Pembentangan Tugasan 3 DWP 109 Wacana Penulisan di bawah bimbingan Puan Nurmi binti Muhammad Dani. Baik, soalan tugasan kami iaitu tugasan 3 pembentangan kami adalah secara berkumpulan analisis gaya penulisan dua abstrak dan ulas isu yang dibincangkan dalam abstrak tersebut. Dan gaya penulisan tersebut boleh dibincangkan kepada 6 bahagian yang akan diulaskan oleh saudari Nurul Nashirah Hanis sebentar lagi. Baik, seterusnya gaya penulisan abstrak. Gaya penulisan abstrak ini dibincangkan kepada 6. Penggunaan bahasa formal, penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas, perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesi, langkah-langkah penulisan akademik, dan keenam, berhati-hati dengan penggunaan kata singkatan dan akronim. Baik, pertama, penggunaan bahasa formal. Seperti yang saya katakan tadi, penulisan ilmiah ini bukanlah satu penulisan direktur semata-mata, tetapi mempunyai bukti yang cukup disokong oleh penulis-penulis yang berpengalaman dan mempunyai responden seperti yang saya katakan tadi. Oleh itu, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang mudah difahami oleh semua masyarakat. Kedua adalah penulisan secara objektif. Ketiga, penulisan ayat yang jelas. Kita menulis artikel tersebut ataupun penulisan ilmiah tersebut adalah supaya orang lain mudah untuk memahami apa yang kita tulis dalam penulisan tersebut. Oleh itu, setiap perkara yang kita jelaskan dalam artikel tersebut haruslah jelas dan mempunyai isi yang cukup bagi meyakinkan mereka yang membaca penulisan tersebut. Keempat, perkembangan idea secara logik. Kelima, langkah-langkah penulisan akademik. Langkah-langkah ini adalah seperti yang saya katakan tadi, dimulakan dengan abstrak, pengenalan metodologi objektif dan sebagainya lah. Keenam, berhati-hati dengan penggunaan kata singkatan dan akronim. Penggunaan kata singkatan ini, kadang-kadang kita akan salah menggunakan kata singkatan tersebut yang menyebabkan kata tersebut salah dari segi bahasa. Oleh itu, sebelum kita menyediakan satu penulisan tersebut, haruslah kita mengkaji terlebih dahulu sama ada kata singkatan tersebut betul ataupun salah. Baik, seterusnya abstrak yang dipilih. Okay. Berdasarkan soalan yang telah kami peroleh, kami sekumpulan telah pun memilih 2 abstrak yang berbeza, iaitu abstrak yang pertama ialah mengenai kajian yang dijalankan untuk meningkatkan penguasaan dan kefahaman pelajar mengenai perbezaan antara ayat pasif dan ayat aktif. Manakala abstrak kedua pula adalah mengenai masalah murid tidak mengerjakan kerja rumah dalam kalangan murid orang asli di Bukit Lanjan dan mengkaji kajian tentang faktor penyumbang dan cadangan untuk menanganinya. Seterusnya, kita lihat isu yang dibincangkan dalam abstrak pertama adalah membincangkan tentang penguasaan dan pengetahuan murid mengenai ayat aktif dan ayat pasif dalam tata bahasa Melayu, dan penulis menjalankan kajian untuk mencari penyelesaian alternatif untuk meningkatkan penguasaan murid dalam tata bahasa Melayu di sekolah rendah. Dan seterusnya, abstrak kedua pula membincangkan tentang isu murid orang asli yang tidak menyiapkan kerja rumah dan hal ini memberikan impak terhadap pencapaian akademik di sekolah dan juga murid di sekolah tersebut. Maka penulis mencari penyelesaian untuk membendung isu ini daripada semakin berleluasa. Dan jika kita lihat seperti yang Adam telah bentangkan tadi, bila telah pun menyatakan tentang 6 gaya penulisan yang digunakan terutamanya ketika menulis penulisan akademik. Dan gaya penulisan dalam abstrak 1 dan 2 ialah penggunaan bahasa formal. Jadi apa itu bahasa formal? Bahasa formal ialah bahasa baku ataupun bukan bahasa yang digunakan sehari-hari kita. Jadi jika kita lihat berdasarkan kedua-dua abstrak ini, dalam abstrak pertama, penulis menggunakan bahasa formal dengan tidak menggunakan bahasa slang atau bahasa sehari-harinya. Contohnya, kajian ini dijalankan untuk meningkatkan penguasaan dan kefahaman pelajar mengenai perbezaan antara. Maka berdasarkan contoh ayat tersebut, penulis tidak menggunakan perkataan-perkataan yang selalu digunakan sehari-harian, sebaliknya menggunakan bahasa formal
untuk menyatakan kajian tersebut. Dan seterusnya, pada abstrak yang kedua, penulis menggunakan bahasa yang kurang formal kerana adanya ayat yang seakan-akan ayat perbualan harian. Hal ini dapat dibuktikan melalui contoh apa yang pasti gejala ini sedikit sebanyak menyebabkan pencapaian bidang akademik mereka berada pada tahap yang sangat sederhana. Dan ayat tersebut menunjukkan bahawa ayat yang selalu diguna pakai dalam kehidupan seharian. Seterusnya, dalam penggunaan bahasa formal juga kita dapat kaji dalam abstrak pertama dan abstrak kedua ialah pendapat dan keputusan kajian yang dikemukakan dinyatakan menggunakan bahasa formal. Contohnya, hasil daripada tinjauan menunjukkan bahawa penguasaan pelajar mengenai kefahaman ayat aktif. Daripada pendapat dan keputusan kajian tersebut, penulis menggunakan bahasa formal untuk menyatakan keputusannya. Dan seterusnya, penggunaan kata ganti nama diri pertama saya tidak digunakan dalam penulisan abstrak tersebut. Jika kita kaji abstrak 1 dan 2, kedua-duanya tidak menggunakan kata ganti diri nama pertama iaitu saya mahupun kata ganti nama kedua. Dan seterusnya, penulis juga menggunakan kata kerja formal dan kurang menggunakan kata kerja. Contohnya, perkataan memudahkan digunakan oleh penulis daripada menggunakan perkataan menyenangkan. Dan seterusnya, dalam abstrak yang kedua, adanya penulis menggunakan ekspresi impersonal. Contohnya, calanan tindakan proaktif yang boleh diambil oleh pemimpin sekolah dan guru bagi membendung gejala yang akan merugikan pencapaian murid dan sekolah itu sendiri. Dan jika lihat ekspresi impersonal yang ditonjolkan oleh penulis adalah melalui ayat akan merugikan pencapaian murid dan sekolah itu sendiri. Dan seterusnya, penulis juga menggunakan lebih banyak kata nama daripada kata kerja. Contohnya, penulis menggunakan perkataan gabungan daripada menggunakan perkataan menggabungkan. Dan manakala perkataan tinjauan juga digunakan daripada menggunakan perkataan meninjau dan sebagainya. Dan akhir sekali, penulis juga menggunakan kata ringkas yang tepat dan padat serta jelas maksudnya, terutamanya dalam ekspresi abstrak. Seterusnya, seterusnya gaya penulisan dalam abstrak 1 dan 2 iaitu penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif ialah menggunakan perkataan yang literal dan tidak mengandungi nilai-nilai emotif ataupun bersifat ambigu. Penulisan secara objektif juga ialah perbincangan yang dibincangkan dalam abstrak dengan menekankan perkara-perkara yang serius, konkret dan juga mantap. Contohnya dalam abstrak 1 dan juga abstrak 2, abstrak 1 membincangkan tentang kefahaman dan penguasaan murid mengenai tata bahasa Melayu. Manakala yang kedua membincangkan tentang isu murid orang asli yang tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Pembincangan disokong oleh latar belakang kajian, objektif kajian, metod kajian, fakta yang kukuh dan sebagainya. Seterusnya, penulisan secara objektif ini, kedua-dua penulis abstrak menyampaikan maklumat berasaskan persepsi dan andaian mereka. Contohnya, dalam abstrak 1, penulis membuat kesimpulan mengenai penguasaan tata bahasa Melayu, mengenai ayat aktif dan ayat pasif murid yang lemah. Manakala abstrak yang kedua, penulis menyatakan bahawa isu tidak menyiapkan kerja sekolah ini akan menyebabkan pencapaian akademik pelajar dan sekolah pada tahap yang sederhana. Iaitu gaya penulisan yang seterusnya iaitu gaya penulisan ayat yang jelas. Penulisan ayat yang jelas dengan menggunakan ayat-ayat pendek dan ringkas yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan maklumat dengan lebih mudah. Maksudnya lebih mudah difahami oleh para pembaca. Seterusnya, penulisan ayat yang jelas. Kedua-dua abstrak mempunyai susunan dan organisasi idea secara kasar kerana kedua-dua abstrak disusun mengikut elemen-elemen abstrak secara teratur dan sistematik
yang dimulai dengan latar belakang kajian dan diakhiri dengan cadangan kajian. Dalam penulisan ini, penulis juga memaklumkan perkara yang ingin disampaikan kepada pembaca. Seterusnya, penulis juga mempunyai fokus utama dalam penulisan abstraknya. Contohnya dalam abstrak 1, penulis mencari penyelesaian untuk meningkatkan penguasaan tata bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Manakala abstrak yang kedua, penulis mencari inisiatif untuk membendung gejala murid orang asli tidak menyiapkan tulis ulang. Seterusnya, penulisan ayat yang jelas dalam abstrak 1 dan abstrak 2 ini juga kedua-dua penulisan abstrak disampaikan dengan menarik dan dikaitkan dengan kohesi dan juga koheren. Okey, seterusnya gaya penulisan dalam abstrak 1 dan 2 iaitu idea yang dikembangkan secara logik. Gaya penulisan ini dengan cara idea yang terdapat dalam abstrak dihuraikan dengan jelas dalam urutan logik. Seterusnya, huraian dalam abstrak juga disokong oleh bukti-bukti yang kukuh dan contoh melalui tinjauan dan metodologi kajian yang dilaksanakan oleh pengkaji kedua-dua abstrak tersebut. Seterusnya, terdapat kesinambungan idea, iaitu satu idea dihubungkan dengan idea lain secara mantap. Contohnya, penggunaan penentu wacana dalam abstrak tersebut seperti slide itu dan seterusnya. Selain itu, terdapat juga penggunaan tanda baca yang digunakan secara betul. Seterusnya, gaya penulisan iaitu idea dikembangkan secara logik. Juga terdapat penggunaan kata-kata yang disinambungkan dengan berdesain. Seterusnya, terdapat juga berbagai struktur ayat. Misalnya, ada ayat tunggal, ayat aktif dan lain-lain lagi dalam penulisan abstrak tersebut. Seterusnya, gaya penulisan dengan penggunaan kata singkatan dan kata akronim. Dalam abstrak 1 dan abstrak 2, penggunaan kata singkatan demi kepindikan perkataan tidak digunakan dalam teks abstrak. Sebaliknya, penulis menggunakan ejaan penuh ataupun bahasa formal. Seterusnya, kedua-dua abstrak juga tidak mengandungi kata akronim. Yes, Alhamdulillah Syah. Baiklah, gaya penulisan akademik yang terakhir sekali ialah langkah-langkah dalam penulisan. Seperti yang kita tahu, dalam sebuah penulisan akademik semestinya perlu mempunyai langkah-langkah penulisan yang terancang dan sistematik untuk menghasilkan penulisan akademik yang cemerlang. Dan antara langkah-langkah dalam penulisan yang digunakan oleh penulis dalam abstrak 1 dan abstrak 2 ialah terdapat penulisan topik yang dinyatakan di awal penulisan abstrak. Contohnya dalam topik abstrak pertama, dia menyatakan topik mengenai masalah tidak menyiapkan kerja rumah dalam kalangan murid orang asli di sekolah Bukit Lanjan dan faktor penyumbang dan cadangan menanganinya. Dan maklumat juga daripada kajian yang dinyatakan dalam abstrak dikumpul daripada pelbagai kaedah atau metodologi, dan seterusnya data disusun dan diorganisasikan untuk menghasilkan penulisan yang baik. Dan jika kita lihat penulisan abstrak yang baik ini sebenarnya adalah mengikuti langkah-langkah untuk menghasilkan penulisan abstrak. Yang pertama sekali ialah elemen latar belakang kajian, kemudian penyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian, dapatan atau hasil kajian, dan juga cadangan penambahbaikan. Jika kesemua langkah-langkah ini terdapat dalam penulisan abstrak, maka gaya penulisan yang terakhir iaitu langkah-langkah dalam penulisan akademik disempurnakan dengan baik. Maka hasil daripada penulisan tersebut menjadi sangat cemerlang dan sempurna. Kesimpulannya, berdasarkan gaya-gaya penulisan yang telah dihujahkan oleh saudari Nurul Rashid Hadin dan juga saudari Aisyah Nazira, jelaslah bahawa gaya-gaya penulisan tersebut, iaitu 6 gaya penulisan tersebut, amatlah penting dalam penghasilan penulisan akademik yang baik. Kerana dengan adanya gaya penulisan akademik tersebut akan menyebabkan penulisan akademik tersebut amat
terhibur dan amat gemar dibaca oleh para pembaca. Dan tanpa adanya gaya penulisan yang cukup dalam satu penulisan akademik, penulisan tersebut akan menjadi kurang sedap dan tidak mendapat keyakinan daripada pihak yang membacanya tersebut. Okey, itu sahaja daripada yang ketiga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.